Okey, untuk review aku kali ni, aku nak buat review mengenai filem Town Mall ni. Okey, filem Town Mall ni merupakan sebuah filem bergenre seram dan ia diadaptasikan daripada sebuah novel yang diinspirasikan daripada kisah benar. Okey, dan novel ini merupakan karya khas Rudi Jawawi dan ia diterbitkan oleh buku Prima. Okey, kepada korang yang tak tengok lagi cerita ni, aku bagi sikit sinopsis kepada korang. Filem ini diterbitkan oleh produksi Enuja Production Sendirian Berhad dan ia merupakan sebuah arahan daripada Datuk Seri Izlan Yusof yang merupakan pelakon utama dalam cerita ini. Okey, antara pelakon-pelakon lain yang terbabit dalam cerita ini seperti Adam Shah, Rin Rahim, Intan Ladiana, Datuk Jalaluddin Hassan, Hafizuddin Fazil, Nur Albaniah, Eri Putra, Ku Farida, Faradia, Nurul Hanina dan juga Hafsha Munir. Okey, filem Town Mall ni mengisahkan tentang pembinaan sebuah mall yang terpaksa dihentikan akibat daripada gangguan makhluk halus. Dan selepas daripada itu, tapak projek ini terbiar selama lebih daripada 10 tahun. Okey, dan yang terbaru, muncul pula sebuah lagi syarikat untuk menyambung semula projek yang terbengkalai lebih daripada 10 tahun ini untuk dijadikan sebuah pusat membeli belah yang terkemuka. Okey, pengurus projek ini iaitu Rusdi yang merupakan watak utama dalam cerita ini. Dia ditugaskan untuk memantau projek ini. Dia dan kawan baiknya iaitu Malik yang akan membantu dia dalam projek pembinaan ini. Okey, selain daripada itu, mereka juga sudah ada 4 buah syarikat yang akan bekerjasama dalam projek pembinaan ini. Okey, dan yang terbaru muncul pula sebuah lagi syarikat untuk bekerjasama dalam projek ini dan pengurus projek tersebut iaitu seorang gadis bernama Akma. Okey, Akma ni dia memang seorang yang sangat misteri. Dia juga berpindah dan tinggal berdekatan banglo Rusdi dan dia juga datang ke rumah untuk berkenalan dengan isteri Rudi dan seterusnya menjadi kawan baik lah. Okey, pada awalnya pembinaan tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang masalah pun, sehinggalah pada suatu hari berlaku kejadian yang sama 10 tahun yang lalu, seperti ada pekerja binaan yang jatuh daripada bangunan semasa proses membina bangunan tersebut. Dan di samping itu juga simen tidak dapat mengeras dan yang terakhir sekali berlaku kematian dekat tapak projek tersebut di mana seorang pengawal keselamatan telah jatuh daripada bangunan. Dan selepas daripada peristiwa itu, Datuk Saiful meminta Rusdi untuk menangguhkan dahulu projek tersebut. Dan perkara ini menambahkan stres lagi kepada Encik Rusdi ni. Dan dalam masa yang sama, Malik ni iaitu kawan baik dia ni mendesak supaya projek ni tetap diteruskan walaupun berlaku bermacam-macam kejadian yang tidak diingini ni. Okey. Dan sedang mereka berborak tu, tiba-tiba isteri Encik Rusdi ni tiba-tiba call. Dan dalam suara ketakutan, isteri Encik Rusdi ni iaitu Maria memberitahu dia sedang diganggu makhluk tersebut dekat rumah. So dia meminta Rusdi ni untuk segera pulang ke rumah. Jadi Rusdi ni pun mengajaklah kawan dia Malik tu untuk ikut bersama. Okey, apabila sampai di rumah, Rusdi ternampak lembaga tersebut menyerupai isterinya dan berlakulah pergelutan dekat situ. Dan apa yang terjadi lepas tu amat mengejutkan. Rupanya Rusdi ni dia telah menikam isterinya sendiri iaitu Maria. Dan dekat situ juga Maria telah meninggal dunia. Dan Rusdi amat menyesal dengan perbuatan dia tersebut. Dia sebenarnya nak tikam lembaga tu, tapi halusinasi dia tu berubah apabila last kali dia tertikam bini dia. Okey, Malik yang merupakan kawan baik dia ini sebenarnya dah pun meninggal dunia. Dan yang dia nampak tu merupakan halusinasi dia saja. Hanya dia seorang je yang nampak Malik tu. Sebenarnya Malik tu dah meninggal dunia. Dia merupakan company syarikat tersebut yang sebelum ini bekerja dengan syarikat tu, tetapi Rusdi tidak dapat menerima hakikat tersebut. Dan disebabkan itu, lembaga tersebut menyerupai kawan dia ini dan berdampingan dengan dia. Dan hanya Rusdi seorang je yang nampak Malik ni dalam kehidupan dia. Maknanya orang lain tak boleh nampak kelibat Malik ni. Okey, dan last kali Rusdi ni juga telah ditemui mati di dalam rumah tersebut akibat membunuh diri dan mayatnya telah dijumpai oleh jiran dia sendiri. Okey, antara pengajaran yang boleh aku huraikan untuk cerita ni ialah kita tak perlulah nak percaya pada bomoh untuk dapatkan apa yang kita hajati. Dan selain daripada itu juga amalan ini boleh membuatkan kita menjadi syirik, iaitu bergantung kepada benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
dia punya editing untuk CGI filem ni memang aku puji lah. Dan scene yang mana yang buatkan aku rasa meremang tengok cerita ni, scene di mana Rusdi ni siram air Yasin yang diberikan oleh Tok Megat kepada dia. Okey, dan selepas daripada itu muncul babak pocong dekat dalam bangunan yang terbiar tu. Dan aku pada mulanya aku tak menyangkakan pocong tu akan bangun. Aku just anggap macam okey, tak apalah, dia tidur kat situ just untuk menakutkan Rusdi. Tapi apa yang aku expect tu tak kena lah dia, dan tiba-tiba pocong tu bangun beramai-ramai dan selepas itu muncul pula atas kepala dia. Dan itu antara part-part yang aku memang tak expect lah, dan membuatkan aku teringat-ingat lah babak tersebut. Dan part yang hantu-hantu semua keluar tu bagi aku biasalah. Itu semua cerita-cerita hantu pun semua buat macam tu. Bagi aku biasa sangat lah. Okey, apa yang tak best dalam filem ni bagi aku dari segi lontaran dialog dia lah. Sebab ada pelakon dalam filem ni, dia seolah-olah melontarkan dialog secara membaca teks. Dan satu lagi part di mana watak Adam Shah ni, ada satu scene tu dia dengan watak Rusdi ni dalam kereta untuk pergi ke rumah Tok Megat. Aku macam tak berapa nak dengar, tak berapa nak faham apa yang dicakap, apa yang dilontarkan oleh Adam Shah. Memang dekat situ dia mumble ke, aku tak tahulah dekat situ. Sebab apa yang dicakap tu memang tak clear, langsung tak dengar. Aku pun pelik kenapa scene tu tak di-cut dan dibuat semula. Sebab dialog dia memang tak boleh pakai. Tapi penonton bernasib baiklah sebab dekat bawah tu ada dibantu dengan subtitle. So, dia orang boleh baca subtitle ni lah. Tapi kalau tak ada subtitle tu, aku rasa aku pun tak faham apa yang Adam Shah tu lontarkan. Sebab dalam cerita ni memang watak dia tu tak natural sangat lah berbanding dengan cerita-cerita yang dilakonkan sebelum ni. Untuk cerita ni memang fail watak Malik ni. Okey, satu lagi daripada segi bunyi. Kalau korang perasan kan, bunyi hantu perempuan menangis dalam cerita ni, sebenarnya kalau siapa yang kaki game tu mesti dia tahu game apa yang seakan-akan bunyi hantu tersebut. Aku tahulah sebab aku ni peminat game tersebut. Daripada dulu sampai sekarang aku masih lagi main game tu. So memang familiar sangat. Tapi memang bunyi tu diambil daripada game Left 4 Dead. Dan bunyi tu memang dari karakter witch yang dekat dalam tu. Okay, so kalau siapa yang main game tu, dia mesti akan tahu bunyi tu. Aku first kali dengar bunyi tu masa tu scene dekat bawah basement untuk watak Mazni dengan Datuk Saiful tu. Tiba-tiba Mazni tu dia dengar bunyi perempuan ni lah, perempuan menangis ni kan. Tiba masa tu aku dengar, macam aku kenal bunyi ni kan. Tapi tak apalah, baru first. Dan selepas daripada tu scene lain, tapi bunyi tu juga ada. Dan bunyi tu juga sama macam bunyi yang masa mula-mula tadi. So memang tak syak lagi lah dia. Cerita ni dia pakai bunyi untuk efek game tersebut. So aku pun pelik, kenapa untuk cerita ni dia orang tak create satu bunyi yang kalau orang tengok lah, kalau orang tak tengok movie ni lah, orang just dengar bunyi ni, bunyi hantu tu, orang boleh tahu okey ini cerita Town Mall. Dan ini untuk cerita ni, ini cerita ni. Kenapa dia orang tak createkan satu originality bunyi untuk filem Town Mall ni sendiri? Kenapa mesti dia orang ambil bunyi yang dah ada pun, yang memang dah establish pun, yang memang kita dah kenal pun bunyi tersebut, kalau dia masukkan dekat dalam filem ni? Aku pun tak tahu, aku just hanya boleh bagi pendapat dan review je apa yang aku tengok dalam movie ni lah. Dan satu lagi, apa yang aku rasa tak kena dengan cerita ni, ada satu part tu di mana watak Rusdi ni dia telah mati, bunuh diri. Kemudian polis pun datang dengan forensik semua. Aku pelik kenapa tempat tu dia tak buat macam kan selalu kalau tempat-tempat, kalau orang yang dah meninggal ni, orang yang mati ni, dia akan letak satu garisan polis tau. Maknanya orang luar yang datang nak tengok, polis memang tak bagi, dan forensik pun memang takkan bagi orang luar untuk masuk tengok mayat tersebut. Tapi aku pelik kenapa cerita ni dia tak buat macam tu. Dia tak letak langsung garisan polis, dan bos dia tu dengan pekerja dia tu still boleh datang untuk tengok mayat tu. Itu aku pelik tu. Kenapa dia buat cerita ni tak sama dengan
apa yang jadi dekat dalam real life. Itu je lah apa yang aku rasa mengenai cerita Town Mall ni. Okay, so sampai di sini saja review aku untuk filem Town Mall kali ini. So kita jumpa lagi di next review akan datang dengan filem dan cerita-cerita yang lain pula. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi di next review akan datang. Ciao.